Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat social media, Instagram, TikTok, Beras Cap Jasmati, jangan lupa hashtag tim puaka, jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif. Aku rekod tak? Oh, rekod. Selain itu geng, dijemput follow aku punya social media dekat bawah ni supaya aku lagi semangat nak buat konten, lagi semangat nak cerita kisah seram dekat korang. Dan sebab salah satunya aku nak wujudkan segmen baru diberi nama Borak Puaka. Borak Puaka ni kita buat live, kita sembang-sembang kedai kopi, di mana aku akan invite peniaga-peniaga kecil untuk join aku punya live. Dan time live tu aku nak buat giveaway untuk siapa yang join. Dan maybe kita boleh korek cerita-cerita puaka daripada peniaga-peniaga kecil ni. Kalau korang nak join, kau kena follow. Kalau korang tak follow, tak keluar notification yang aku live. Dan insyaAllah Borak Puaka ni aku akan mulakan pada minggu depan. Minggu ni tak larat lagi yang baru siap kemas rumah. Tapi malam ni macam biasa, di mana kita akan up cerita story puaka. Dan story puaka pada malam ni hasil permintaan lebih kurang dalam 30 orang di MIG aku cakap, "Bang, tolonglah cerita pasal universiti. Saya ni bang, sepatutnya saya masuk universiti tahun ni, tapi sebabkan COVID, saya kena belajar dekat rumah. Kasihanilah saya bang." Aluh, sedih betul member tu geng. So tak nak mengecewakan rakan-rakan yang macam tu, hari ni kita akan cerita tentang salah sebuah universiti yang terkenal dekat Malaysia ni. Memang kalau aku sebut, korang tahu lah. Tapi itulah, aku tak boleh sebut nama universiti ni universiti apa. Sebab risau. Kita ni risau kadang-kadang kena saman. Yelah, rupa kita tak adalah rupa macam orang kaya kan. Kan tiba-tiba kena saman, terus move lift. Dan cerita kali ni aku nak kongsikan didatangi khas daripada salah seorang pengawal keselamatan yang bekerja di universiti tersebut. Dan brother ni cakap, sepanjang PKP dekat 2 tahun ni, student tak masuk, macam-macam benda puaka jadi kat universiti tu. Weh, habislah korang kalau korang masuk nanti bermain batu seremban dengan hantu nanti. Tapi sebelum tu guys, tak lengkap story puaka tanpa lampu merah. Jadi marilah kita sama-sama tepuk tangan ya. 1, 2. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Puaka Loji Air. Nama brother pengawal ni adalah Encik Samsul. Dan Encik Samsul ni dikatakan dah bekerja dekat universiti tersebut lebih kurang dalam 3 tahun. Sebelum ni, masa dia mula masuk kerja, time tu student ramai lagi, gangguan tak ada. Ada tu ada tapi tak banyak. Tapi lepas PKP, student dekat 2 tahun tak masuk. Macam-macam benda yang jadi geng. Benda teruk yang jadi sampai satu tahap ustaz-ustaz, imam-imam masjid luar kena masuk universiti tu untuk buat orang cakap pagar balik sebab gangguan terlalu serius. Dan ini merupakan salah satu gangguan yang dialami sendiri oleh Encik Samsul sewaktu dia bertugas. Time tu Encik Samsul ni dia dapat shift malam. Dan macam yang kita tahu, lebih kurang dalam 2-3 jam sekali polis bantuan ni kena ronda-ronda keliling universiti untuk make sure tak ada perompak yang pergi curi kerusi, curi meja, curi tingkap bilik. Ada geng, diorang curi tingkap bilik jual dekat besi buruk. Time tu pukul 2 pagi. Cik Samsul ni dia tengah siap-siap lah nak pergi pusing, nak pergi ronda universiti. Dan usually Cik Samsul akan pergi ronda naik motor. Ada je kereta-kereta polis bantuan dekat belakang, tapi dia fikir kalau naik kereta ni leceh, lambat. Naik motor sekejap sambil boleh makan angin, curi tulang. Time tu ada lebih kurang dalam 3 orang dekat post guard depan. Selalunya yang pergi meronda ni akan pergi 2-3 orang. Yelah sebab kawasan besar nak lingkung sorang-sorang. Tapi disebabkan PKP ni tak banyak kes, tak ada student, so Cik Samsul lagi suka gerak seorang. Dia pun ambil telefon letak dalam poket, ambil kunci motor, walkie-talkie selit dekat tepi kocek. Dia pun naik motor dia start. Gong.
macam bunyi anjing. Dia pun mulakanlah perjalanan. Mula-mula memang dia tak syak apa-apalah, sebab malam tu macam malam biasa. Agak dingin, sejuk. Yelah pukul 2-3 pagi geng. Dan tempat first untuk dironda adalah bahagian fakulti. Sebab bahagian fakulti ni berdekatan dengan Coast Guard. So bila Cik Samsul lalu dekat fakulti yang bangunan tinggi-tinggi tu, dia tengok lah, oh lengang, kosong, okey tak ada orang. Pencuri tak ada tak ada yang tengah curi meja okey cun. Then dah settle keliling fakulti, mulalah nak pergi round dekat bahagian asrama pula. Di mana daripada fakulti nak ke asrama ni, dia kena lalu sebuah jalan yang ada selok belok, yang orang cakap macam mana, jalan bentuk S tu. Sini fakulti, ada jalan bentuk S tu, baru ada asrama. Dan di jalan yang belok-belok tu pula memang dikelilingi oleh pokok-pokok tebal. Dan dekat tengah-tengah jalan tu ada satu simpang untuk ke loji air. Tak takut ke Encik Samsul ni seorang-seorang round-round motor macam tu? Tak takut geng, sebab dah 3 tahun setiap malam buat kerja sama. So dia pun bawa motor dan mulalah perjalanan dia lalu kawasan yang belok-belok tu untuk ke kawasan asrama. Time ni masa bawa motor, dia buat bodoh je lah. Tapi memang dekat kawasan yang belok-belok tu ada benda misteri yang jadi sebenarnya. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, dekat tengah-tengah kawasan belok-belok tu ada simpang ke loji air, betul tak? Dan sememangnya benda ni, benda-benda makhluk halus ni sangat-sangat suka duduk dekat kawasan-kawasan saliran ataupun loji-loji air. Tak tahulah kenapa dia suka tempat macam tu. Maybe sebab kotor lah kot. Masa ni Cik Samsul bawa motor relax je lah. Layan corner. Pam, pam, pam. Then dia nampak dekat depan ada satu signboard, loji air ke kanan. Tapi time tu dia bawa motor perlahan je, 60 km per jam. Pam. Sampai di simpang loji air tu, dia perlahankan motor, dia intai ke dalam. Oh, loji air gelap. Lampu jalan tak pasang ke arah loji air tu. Okey, tak apalah, kita teruskan perjalanan lah. Pam. Dan beberapa meter selepas melepasi simpang ke loji air tu, tiba-tiba motor Chris yang Encik Samsul naik ni terasa berat geng. Motor dia tiba-tiba melendut. Melendut ni macam mana? Melendut ni, kau tengah bawa motor, tiba-tiba puk, macam tu geng. Macam mana? Puk. Lawak lama kita semula. Tapi memang betul geng, Cik Samsul cakap malam tu motor dia tersangat-sangat berat. Daripada 60 km dia bawa sampai turun ke 30 km per jam. Seakan-akan bawa kambing berkepala dua dekat belakang. Time tu member dah cuak. Dia toleh ke belakang sikit. Tak ada orang pula. Ada yang menumpang ke? Takkanlah. Then dia intai lah tayar, takut tayar pancit ke apa. Tayar elok, angin penuh ni. Apa yang jadi ke minyak nak habis? Minyak full lagi. Ya Allah, apa yang jadi ni? Tapi dia husnuzon. Dia fikir baik. Dia cakap, okey tak apa, dah nak sampai ni asrama dekat depan. Asrama dekat depan tu agak meriah geng. Sebab ada lebih kurang dalam 200-300 orang student yang balik ke universiti. Sebab tak dapat internet macam tu lah dekat rumah diorang, so diorang balik universiti. So dalam keadaan motor berat, dia tekan throttle tak pergi geng. Throttle tu dia pulas sampai habis, tak bergerak. Dia tekan je, tak pergi guys. Dan sampailah ke belokan yang terakhir sebelum sampai ke bangunan asrama. Masa tengah belok tu, tiba-tiba mata dia seakan gelap. Mata dia seakan macam tak nampak apa-apa, macam blank untuk beberapa saat. Dan lepas tu, bila mata dia dah terbuka balik, cerah, nampak apa sekeliling, nak tahu apa dia nampak? Dia nampak yang sekarang ni motor dia berada di atas jalan, tapi di awal-awal jalan sebelum dia masuk kawasan selok belok tu. Member time tu pelik. Ini mula balik jalan tadi ni. Kenapa ni? Dan dia pulas throttle, dah tak berat geng motor dia. Boleh lancar je lalu. Dan dia fikir, ni kena ganggu lagi lah ni, ya Allah. Dia baca doa apa yang dia boleh baca. Malam tu Encik Samsul pulas throttle motor. Motor Chris dia jadi motor GP geng. Macam bunyi lalat.
punyalah laju. Dia melintasi kawasan loji tu pun dia tak perasan. Dia bawa laju gila, geng. Dan waktu sampai dekat belokan yang terakhir tu, tiba-tiba lagi sekali mata dia jadi gelap. Dia cuba gini-gini mata, tak ada apa-apa jadi. Dan beberapa saat lepas tu, dia buka mata, dekat permulaan jalan tadi, dia seakan terlekat dekat tempat tu, tak boleh nak keluar. So dia pun buat apa? Dia berhenti jak motor tengah-tengah jalan, dia letak kaki kat jalan, dia tengok depan. Time tu bulu roma dah seriau, geng. Dia pejam mata, dia istighfar, dia baca Al-Fatihah. Masa dia tengah berhentikan motor tu, tiba-tiba guys, ada seakan bau bunga yang wangi, bunga hutan macam tu, menerpa kuat ke arah hidung Cik Samsul. Masa tu Cik Samsul pejam mata tengah baca-baca, dan bila dia buka mata, dia hirup udara. Uish, bau apa wangi ni? Ni bau bunga ni, tapi asal tiba-tiba kuat sangat ni. Sedangkan time tu kiri kanan tak ada pokok bunga, geng. Kiri kanan pokok hutan, pokok yang banyak daun, banyak dahan tu. So Cik Samsul fikir, okeylah, tak apalah, kali ni kita bawa perlahan-lahan. Dia naikkan tongkat, dia mulakan perjalanan. Perlahan je dia bawa. Dan bila nak sampai ke simpang ke loji tu, dia ternampak betul-betul di sebelah simpang, di kaki jalan, di bawah sebuah pokok rendang, seakan macam ada seseorang tengah berdiri. Time tu Cik Samsul fikir, ni student ke? Asal dia tak balik asrama? Kenapa dia duduk kat sini? Dan bila makin lama Cik Samsul makin mendekat dengan motor dia, terlihat baju yang dipakai oleh perempuan tersebut merupakan baju kurung lama. Baju kurung lama yang berkain batik tu. Dan terlihat rambut dia, paras bahu, tengah memandang tepat ke arah Cik Samsul. Cik Samsul bawa motor relax, steady, bismillah, dia tekan throttle perlahan. Dan lebih kurang dalam 50 meter macam tu, dia dapat nampak yang wajah perempuan yang berada di kaki jalan tersebut tak ada muka. Mata, hidung, mulut tak ada. Macam kosong. Time tu Samsul tahu yang berdiri tepi jalan tu bukan pelajar, tapi lembaga. Lepas je melintasi benda tu, Cik Samsul terus tekan minyak dan nak sampai ke belokan terakhir sebelum masuk ke asrama tu. Lagi sekali, geng, lagi sekali mata dia blackout. Dan bila dapat buka mata, sedar-sedar sekarang ni motor dia bukan berada dekat permulaan jalan, tapi sekarang ni dia berada betul-betul di sebelah simpang ke loji tersebut. Macam ni simpang ke loji. Ini tadi aku cakap ada perempuan berdiri kan. Motor dia betul-betul sampai tepat-tepat dia boleh buka mata. Motor dia sama tahap dengan simpang ke loji air tu. Time tu Encik Samsul macam, uish, ya Allah, kenapa kat sini? Uish, apa yang jadi ni? Tapi Cik Samsul tak berhentikan motor. Dia cakap, ni kalau berhenti naya ni. So dia teruskan juga, dia pusing throttle. Dan beberapa meter di hadapan ternampak perempuan yang sama, yang tidak berwajah, pakai baju kurung lama, kain batik tu, tengah berdiri di tengah-tengah jalan, geng. Dia berdiri tengah-tengah jalan, dia pandang Cik Samsul tengah buat apa. Dia tengah macam ni, tengah melambai, geng. Takut betul. Samsul tak fikir panjang, geng. Dia bawa motor laju-laju, dia langgar perempuan tu. Tak, aku tipu. Takkanlah dia langgar hantu. Cik Samsul tak fikir panjang. Dia tekan throttle laju-laju. Dan masa melintasi makhluk yang tengah lambai macam tu, dia jerit,
Allahu Akbar. Dia jerit Allahu Akbar tu, motor dia laju gila geng, macam bawa motor GP. Dan bila sampai ke selekoh terakhir yang selalu terjadi mati dia gelap tu, lagi sekali dia jerit Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia dapat keluar dan terus ternampak bangunan-bangunan pelajar yang beberapa tingkat adalah bilik cerah sebab student tengah study. Nampak je asrama, terus Cik Samsul macam, ya Allah, astagfirullahalazim, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bawa motor tu terus menuju ke surau asrama. Dia park tepi surau. Time ni badan dia gigil ke. Dia duduk atas jalan. Dia ambil telefon sebab dia nak call member dia. Dia nak minta tolong datang ambil, dia tak tahan dah. Dan bila dia buka telefon, dia tengok notification dekat telefon tu dekat 30 geng miss call. Dan bila tengok nama member dia yang dekat postguard tadi call. Dan yang lagi misteri, masa dia tengok dekat telefon tu, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Tadi dia keluar pukul 2 pagi, maksudnya dia tersesat dalam jalan tu lebih kurang dalam 2 jam geng. Terus dia call member dia, geng, ui tolonglah datang, aku kat surau ni, tolonglah datang, aku tak larat ni, tolong sangat-sangat. 10 minit lepas tu, datanglah member dia seorang naik motor. Member tanya, weh, kau gimana? Kau curi tulang 4 jam kau hilang, kau tidur dalam surau Kau ni jangan macam ni, kita orang risau. Banyak kali aku telefon kau, kau tak ada. Kena bebel geng malam tu. Tapi Cik Samsul steady cakap, weh tak doh, aku kena sorok dengan hantu lah. Tadi aku lalu kat jalan seluk belok tu, wish tak tahu lah, ada something, some wrong somehow lah. Dan lepas tu dia pun baliklah dengan member dia, di mana member dia dekat belakang, dia dekat depan. Dan bila sampai dekat postguard, dia cerita apa jadi. Dan memang benar dikatakan lagi bahawa kebanyakan Pak Guard selalunya diganggu dekat kawasan tersebut. Dan diganggu dengan orang yang sama, perempuan yang tidak berwajah, pakai baju kurung. Dan Pak Guard dekat situ beri nama ataupun gelaran kepada susuk tersebut. Dan nama dia adalah Melati. So that's all for tonight guys. Thank you sebab tonton cerita aku sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa follow aku punya social media. Sebab apa? Sebab nanti aku nak buat segmen Borak Puaka. Dekat situ aku akan bagi hadiah guys. So jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa nantikan story puakanya seterusnya. Dan jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.